Ada yang menyokong sekolah satu aliran, ada yang masih lagi mempertahankan sekolah vernacular masing-masing. Dalam konteks itu, bagaimana pihak kementerian akan mempertimbangkan dan juga pendirian kementerian dalam konteks itu? Perkara ini satu perkara yang setiap kali dihujah. Okey. Bukan saja sekarang, sebelum saya lahir pun dibincang. Tapi perbincangan ini tiada ada kesudahannya kerana kita harus ambil maklum, sekolah vernacular ini bukan satu tempat yang mana kita mewujudkan satu sistem yang mana kita benci kepada kaum-kaum yang lain. Tidak. Di semua sekolah-sekolah vernacular ini, sekolah kebangsaan, SJKC, SJKT, silibusnya, apa yang masuk dalam bidangnya, perkara yang baik. Dia mengajar pelajar-pelajar bagaimana kita harus menghormati di antara satu sama lain. Malah, di SJKT ada pelajar-pelajar Melayu, ada pelajar-pelajar Cina. Di SJKC ada pelajar-pelajar Melayu, pelajar-pelajar India. Di SK ada pelajar India, pelajar Cina. Tak ada pun terhad. Kita tidak mengatakan tak boleh masuk. Tidak. Kita memberi ruang dan peluang kepada semua rakyat Malaysia. Dan bagi saya, sistem vernacular ini merupakan satu legasi. Sekolah Tamil pertama di negara ini ditubuhkan 150 tahun dahulu. Dan pencapaian sekolah SJKT amat cemerlang. Di UPSI, bukan saja saya telah menjelajah hampir semua IPTA di negara ini, hampir 50% pelajar-pelajar India yang duduk di sana daripada SJKT. Di mana kelemahannya di pedagogi SJKT? Tidak. Mereka masih mewujudkan pelajar-pelajar cemerlang. Kementerian telah pun menanamkan semangat-semangat bagaimana perpaduan ini dapat contoh dalam program-program rancangan integrasi murid-murid, RIMU. Bagaimana kita nak memperkasakan dia lagi. Kita nak memastikan integriti. Kita akan memasukkan perpaduan ini ditambah baik lagi. Di sekolah menengah bagaimana? Di sekolah menengah lah pelajar-pelajar ini akan bertembung. Bagaimana kita dapat menanamkan semangat perpaduan ini. Itu tanggungjawab kita. Kita akan memastikan hampir 100% pelajar-pelajar SJKT semua pergi sekolah menengah. Di sana berlaku satu konsep perpaduan. Itu kita nak lihat bagaimana kita dapat nak memperkasakan lagi. Bagaimana kita nak menambah baik lagi perpaduan di antara pelajar-pelajar. Bermula daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah dan ke IPTA. Baik. Dan kami juga akan terus menerima soalan jika ada. Ya, silakan. Saya Azlina Ahmad Yassin daripada pelajar Pasca Siswazah UPSI. Seperti yang kita tahu, Pelan Pendidikan 2015 hingga 2025 telah mensasarkan Malaysia di kelompok 1/3 ke atas untuk pencapaian yang akan perlu dicapai. Banyak benchmark yang kita tiru daripada Barat dan diguna pakai dalam sistem pendidikan di Malaysia. Soalan saya ada dua soalan. Yang pertama, bagaimana untuk memastikan kualiti pendidikan di Malaysia mengikut acuan, kondisi dan keperluan rakyat Malaysia yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana untuk melahirkan modal insan yang seimbang, yang berketerampilan, berakhlak dan bersahsiah dalam pendidikan. Sedangkan kalau kita lihat di Barat, pendidikan mereka maju dari aspek industri, education, tapi dari sudut moralnya agak bobrok. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Puan. Acuan Malaysia. Apa kan? Apa itu acuan Malaysia? Definisinya. Ya. Saya rasa terima kasih yang bersoal. Saya rasa apa yang penting di sini ialah apa yang kita nak. What is our objective dalam sistem pendidikan. Jadi kalau kita kata sistem pendidikan kita ialah melahirkan insan yang seperti ini. Mana itulah yang kita akan lakukan. Dan biasanya yang katakan 1/3 tadi ialah dari segi teams dan juga PISA. Jadi tim dan PISA itu kita nak pertingkatkan seperti mana yang berhormat sebutkan tadi. Jadi mungkin dalam masa beberapa tahun nanti kita akan naiklah sebab kita dah berusaha ke arah itu. Tapi itu tidak menggambarkan seperti mana yang dikatakan tadi, melahirkan insan yang seimbang tadi. Sebab fokus dalam peperiksaan tadi ialah matematik, sains dan juga pembacaan. Jadi dalam hal ni itu saja yang menjadi fokusnya. Tetapi dari segi melahirkan insan yang seimbang tadi melibatkan nilai-nilai ataupun aspek akhlak, moral. Itu yang penting. Dan itu yang saya katakan tadi susah untuk kita laksanakan. Sama ada kita dah buat nilai merentas kurikulum melalui sekolahan. Tapi kita cuba juga menguji dengan memberi pada guru untuk rekod berapa kali pelajar ini pergi ataupun melakukan sesuatu yang baik. Tanda. Tapi
tak kekal, mana tak lama. Cuma yang saya tertarik sekarang ini ialah bagaimana Kementerian Pendidikan Tinggi sedang berusaha untuk ke arah ini melahirkan ICGPA. ICGPA ini ialah Integrated CGPA yang menggabungkan aspek nilai tadi yang perlu ada pada diri pelajar. Dan itu diukur. Mana ada instrumen yang akan digunakan, mungkin dalam bentuk psikometrik ataupun dalam bentuk tertentu, yang akan mengukur sejauh mana pelajar tadi telah mempamerkan diri mereka sebagai seorang yang mempunyai nilai-nilai yang ditanamkan tadi. Jadi dalam hal ni, ICGPA, kita tak tahu berapa persen atau berapa peratus yang akan diperuntukkan untuk akademik dan juga kemahiran, tetapi berapa persen, mungkin 20% ke untuk tujuan menilai nilai-nilai tadi. Dan ini diambil kira dalam keputusan akhir pelajar tadi. Jadi ini satu benda yang baru yang kita walaupun lama tapi diusahakan untuk memastikan yang penilaian terhadap nilai-nilai tadi dilakukan. Baik. Selama ini kita tinggalkan sebab apa kita duk tengok umpamanya pelajar sekarang ni pandai, cekap, mahir, tetapi dari segi akhlak memang bermasalah. Cuma yang satu lagi yang kerajaan sedang lakukan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi ialah HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi ini satu kemahiran yang kita dulu memang ada dah. Cuma sekarang ni hendak ditonjolkan bahawa pelajar tadi selain daripada mempunyai kemahiran juga boleh berfikir di tahap yang tinggi. Jadi bila tahap yang tinggi itu kalau dia guna Bloom's ke ataupun mana-mana taksonomi pengukuran, kemungkinan kita akan nampak nantilah sejauh mana mereka berada pada tahap pengukuran tadi. Jadi dalam konteks ini Malaysia dalam sistem pendidikan kita sedang berusaha dari segi kehebat, kemahiran berfikir aras tinggi, dan ini merupakan usaha kerajaan untuk memastikan kita melahirkan generasi akan datang yang boleh berfikir, boleh menyelesaikan masalah dan sebagainya. Dan kalau mereka boleh berfikir dengan baik, mungkin akhlaknya juga akan menjadi bertambah baik. Baik. Tan Sri ada yang ingin menambah? Soalan itu amat menarik. Kalau ditanyakan di mana acuannya, saya rasa saya balik-balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Kerana itu menentukan bahawa sistem kita berbeza dengan sistem yang lain. Kalau kita ambil falsafah pendidikan kebangsaan, selalunya bila saya tanya orang, berapa orang dah baca falsafah pendidikan kebangsaan ni, kadang-kadang guru pun tak baca. Macam mana kita boleh mengasuh kalau kita tidak faham falsafah pendidikan kebangsaan? Ya? Ada 4 elemen yang saya rasa yang perlu kita lihat. Pertama, matlamatnya berkenaan dengan insan seimbang dan harmonis. Ya, bukan saja seimbang, tetapi dia mesti harmoni. Jadi kadang-kadang seimbang dia tidak harmoni. Ini perkara yang penting. Ya. Keduanya seperti yang YB kata tadi, empat perkara yang jari itu, ya, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Ya. Maknanya kalau kita nak insan seimbang, keempat-empat ni mesti seimbang. Kalau kita hanya intelek saja, yang lain tidak kita pentingkan, pelajar-pelajar itu tidak akan seimbang. Jadi satu implikasinya keempat-empat ini mesti seimbang. Soalnya adakah keempat-empat ini seimbang? Ya. Elemen yang ketiga dia katakan patuh dan taat kepada Tuhan. Ini satu elemen yang saya rasa cukup penting ya, dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan dia tidak kata Tuhan siapa pun. Ya. Tuhan mana-mana sajalah. Maknanya soal nilai, soal asas mesti ada dalam ketuhanan. Dan soal keseimbangan itu balik-balik kepada soal ketuhanan dan agama. So we don't have to argue sama ada keseimbangan ini adalah dari segi barat, daripada timur. Kita punya keseimbangan dari segi ketuhanan dan keagamaan. Simple. Ya. Bila ada tiga itu, baru dikatakan pelajar-pelajar kita boleh berilmu, berketerampilan. Dan perkataan yang paling penting bagi saya adalah mendapat kesejahteraan dirinya. Is our student kesudahannya mendapat kesejahteraan diri, kemudian baru dia kata, sudah ada kesejahteraan diri, baru dia boleh berkhidmat kepada keluarga, masyarakat dan negara. Susun atur falsafah pendidikan negara cukup perfect. Tapi soalnya adakah ini diterjemahkan? Ya. Bila dikatakan tadi soal modal insan, saya cukup tak suka perkataan modal insan. Biarlah saya cakap terang-terang. Because dia berlawanan sama sekali dengan falsafah pendidikan negara. Tidak ada dalam falsafah pendidikan negara istilah modal insan ini, di mana datangnya Allahuakbar.
Sekarang ini semua bercakap, termasuk menterinya, Perdana Menterinya, bercakap tentang modal insan, modal insan. You are in contradiction immediately when you talk about modal insan dengan insan seimbang. Kerana modal insan itu adalah daripada istilah neoliberal yang berpaksikan kepada market. Dan market is never berkenaan spirituality, berkenaan ethics dan sebagainya. Ini perlu kita selesaikan. Kita bercakap dalam satu nada yang cukup mengelirukan kerana falsafahnya lain, istilah yang kita gunakan adalah lain. Soal ini kalau kita tidak dapat selaraskan, sampai bila-bila saya rasa kita akan goyah. Baik, okey. Untuk kita merumuskan apa yang kita bincangkan pada kali ini, ya, melihat pada sepanjang tahun ini dengan beberapa insiden yang mengejutkan kita juga, ya, melibatkan program jalanan, pelbagai pihak masing-masing nak turun ke jalanan menzahirkan apa yang mereka rasa. Juga kalau kita lihat ledakan maklumat di media sosial yang boleh kita katakan lebih cenderung untuk menyeleweng daripada yang sebenarnya. Okey, apa peranan institusi pendidikan kita dalam hal ini dan apa yang boleh kita lakukan untuk tempoh 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang untuk memastikan bahawa kita kembali kepada teras kita ataupun jati diri kita yang sebenar, YB? Saya rasa ini tanggungjawab kita semua bersama. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pelajar, sebagai ibu bapa, kita semua ada tanggungjawab kita masing-masing untuk menilai dan juga memahami apa yang benar dan apa yang tidak. Apabila kita diberi peluang untuk bersuara, kita harus bertanggungjawab apabila kita bersuara. Kita tidak boleh kata, beri saya kebebasan bersuara, tetapi apabila saya bersuara, kau jangan tangkap saya. Bersuara ni ada banyak aspek dia. Ada yang betul-betul diperlukan. Ada yang tak perlu tetapi diguna pakai hanya untuk menarik minat. Tapi negara kita mempunyai satu sistem demokrasi yang telah terpakai dan tercuba dan terbaik. Setiap 5 tahun, kita mempunyai ruang untuk memilih kerajaan yang akan mentadbir. Dan setiap 5 tahun, akan berlaku perubahan. Dan setiap 5 tahun, bukan semua yang bertanding menggunakan Barisan Nasional menang. Ada yang kalah. Maka di situlah ruang demokrasi kita bersuara. Okey. Gunakanlah medan yang telah pun ada. Tetapi apabila kita menggunakan medan-medan, bukan tidak dibenarkan, memang hak bersuara, hak berkumpul, memang termaktub, kita terima, tapi harus diadakan mengikut lunas-lunas undang-undang yang telah pun ada. Itu saja penting bagi saya. Jangan menyalahgunakan segala proses-proses ini hingga menyebabkan orang selepas ini nak menggunakan proses perhimpunan ini tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Okay, itu kita kena ambil maklum. Baik. Terima kasih YB. Dan Tan Sri, mungkin sistem pendidikan juga perlu bebas dari politik. Bagaimana? Saya rasa sukar untuk bebas daripada politik kerana politik sebahagian daripada hidup. Ya. Tapi mendidik diri kita tentang apa itu politik adalah penting. Ya. Malah demokrasi adalah salah satu daripada asas bagaimana kita melebarkan pendidikan. Dia talking about democratization of knowledge sekarang ini. Ya. Malah sudah ada istilah-istilah mengatakan knowledge democracy. Dan orang mempersoalkan sekarang ini mengapa sebahagian daripada ilmu itu dimonopoli oleh sebahagian kumpulan. Mengapa tidak kalau demokrasi untuk everybody, why is knowledge being possessed and monopolized by certain group yang mengatakan bahawa ini dia knowledge-nya dia punya. Ya. Sekarang ini orang mempersoalkan soal-soal IP. Mengapa ini menjadi hak intelek orang lain. Sedangkan kalau kita ambil soal sifar sajalah, ya, datangnya daripada budaya India, kemudian dikembangkan oleh budaya Arab, ya, diambil oleh budaya moden, Barat khususnya, tidak ada IP.
Tetapi mengapa bila nombor sifar itu digunakan dalam komputer programming sebagai binary, sudahnya produk itu menjadi IP. Ini soal-soal yang ditanya, why do we monopolize knowledge if knowledge is to be democratized? Jadi soal-soal seumpama ini adalah soal-soal penting untuk ilmu itu diperkembangkan supaya manusia sejagat dapat hidup seperti mana yang kita idamkan dalam dunia yang ada sekarang ini. Okey, terima kasih Tan Sri. Dan akhir sekali daripada Prof. Datuk Zakaria. Mungkin guru-guru sebagai frontliners ataupun barisan paling hadapan untuk membawa visi dan misi sistem pendidikan kita ini. Terima kasih. Bagi pihak UPSI, saya rasa apa yang perlu dilakukan ialah mengikut trend ataupun corak apa yang sedang dilakukan oleh pihak kementerian. Kalau kementerian punya PPPM, maka kita pun kena menghayati PPPM dan pastikan bahawa pelaksananya yang terdiri daripada orang yang kita latih sekarang ini dapat melaksanakannya di sekolah. Sebab kegagalan mana-mana sistem, kegagalan mana-mana perancangan ialah orang yang melaksanakannya. Jadi kalau orang itu tidak bersedia untuk melaksanakan, saya rasa rancanglah apa juga kita tidak akan mencapai kejayaan. Sebab itu saya nak pastikan bahawa di sini, di UPSI ini, kita akan sentiasa mengikuti perkembangan di kementerian dan sekarang ya kita juga mengikuti perkembangan di pihak swasta, umpamanya sekolah-sekolah swasta. Apakah yang mereka kendaki? Sebab kita melahirkan guru sekarang ini bukan guru yang hanya untuk sekolah, tapi guru yang mungkin akan bekerja di pihak swasta, sekolah-sekolah swasta di seluruh negara. Jadi dalam hal ini kita ada perbezaan di situ disebabkan oleh di mana suasananya berbeza dan sudah tentu kita ingin melahirkan guru yang dapat sesuaikan diri dengan keadaan perubahan ataupun keadaan suasana di mana mereka akan bekerja. Sebab kita tidak mahu mereka ini tidak dapat melaksanakan disebabkan oleh faktor-faktor yang menghalang, faktor-faktor penghalang. Ini yang kita takut. Sebab apa? Selalunya adakah politik macam tadi patut involve dalam pendidikan. Saya rasa tak dapat kita buanglah semua. Macam mana kita nak sesuaikan dengan keadaan yang ada di negara kita ini. Sebabnya kita nak pastikan umpamanya sekarang ini kita nak suruh guru buat pun, guru akan fikir dua kali. Kalau dia buat, adakah dia akan menerima apa? Mungkin menerima bala di sebalik keuntungan. Jadi dalam hal ini dia akan fikirkan juga. Jadi itu makna dia tak bersedia. Bila tak bersedia, kadang-kadang mengambil masa. Baik. It takes time for them to implement sesuatu disebabkan oleh kena buat keputusan tu yang mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, terima kasih Prof. Datuk dan mudah-mudahan perbincangan kita sepanjang sesi pada kali ini membuahkan hasil yang memberangsangkan bukan saja untuk melonjakkan sistem pendidikan negara tetapi juga untuk konteks yang lebih besar dalam negara bangsa kita sebagai sebuah negara Malaysia. Baik, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Yang Berhormat YB P. Kamalan Aden, Timbalan Menteri Pendidikan 1, juga kepada Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Pengerusi LibEd Services Sendirian Berhad, dan juga Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Zakaria Kasa, Naib Chancellor UPSI, dan terima kasih juga sekali lagi kepada UPSI kerana sudi menjadi tuan rumah untuk program advokasi ilmuwan pada kali ini. Sekian dahulu perbincangan kita tentang pendidikan di Malaysia. Adakah goyah? Jawapannya pastinya bukan, tetapi perlukan pemerkasaan yang selanjutnya. Advokasi ilmuwan berakhir di sini yang diajukan oleh Majlis Profesor Negara bersama-sama Utusan Malaysia dan Radio Televisyen Malaysia RTM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.